بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita pertemukan pagi ini untuk kita menyambung program atau kuliah kita yang mengambil faedah daripada kitab Tuhfatul Marid, iaitu sebuah kitab yang membahaskan tentang bagaimanakah kita berinteraksi dengan ujian sakit daripada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan aturan syariat. Dan kitab ini diterjemahkan dan diberikan tajuk Tahurun insya-Allah, menjadi pribadi yang tegar di tengah badai duka, yang memuatkan 7 bab atau 7 perbahasan yang sangat komprehensif, yang mana barang siapa yang mempelajarinya insya-Allah cukup baginya sebagai panduan yang sangat berguna, khususnya ketika dia ditimpa penyakit. Sama ada penyakit yang menimpa dirinya itu adalah penyakit yang berkaitan dengan sisi fizikal atau penyakit yang berkaitan dengan jasadnya, ataupun penyakit yang berkaitan dengan jiwanya, atau penyakit yang bersifat ruhiyah. InsyaAllah di dalam kitab ini diterangkan langkah-langkah dan bagaimanakah kaedah untuk merawat jenis-jenis penyakit tersebut. Sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah bin Ali Al-Juwaitin hafizahullahu ta'ala. InsyaAllah kita telah berada pada bab yang keempat, iaitu di bawah tajuk cuba yang satu ini, iaitu pagi ini kita akan memasuki bahagian yang kedua daripada 4 bahagian. Iaitu bahagian kedua akan menjelaskan hal yang berkaitan dengan ruqyah syar'iyyah. Buka muka surat 149. Baik. Bahagian ini adalah bahagian yang sangat penting dan hendaklah kita berusaha untuk mengilmuinya dan membiasakan diri dengan apa yang dipaparkan di dalam bahagian ini, kerana ia sangat berguna ketika mana sama ada diri kita sendiri ditimpa atau diuji dengan penyakit, atau orang lain yang diuji dan ditimpa dengan penyakit, maka kita boleh mempraktikkan apa yang dipaparkan di dalam bahagian kedua ini, iaitu ru'yah syar'i ataupun ru'yah syar'iyyah, yang dengan itu kita dapat memanfaatkannya. Baik, sebelum kita memasuki penjelasan tentang ru'yah syar'iyyah yang dipaparkan di dalam bab ini, iaitu apa sajakah doa-doa atau zikir yang kita disunahkan untuk membacanya apabila menghadapi ujian sakit, sama ada pada diri kita atau orang lain, perlu dijelaskan beberapa perkara yang perlu diberikan perhatian iaitu beberapa prinsip penting di dalam meruqyah. Meruqyah maksudnya mengobati dengan cara
yang tak lari daripada 4 perkara tadi yang telah kita sebut sebelum ini, iaitu dengan membaca ayat-ayat Al-Quran yang tertentu, dengan doa, dengan zikir, dan ditambah dengan pengubatan secara alamiah ataupun fizikal seperti dalam jurusan kedoktoran, perubatan tradisional dan seumpamanya. Dan bab ini adalah merupakan bab yang perlu dikuasai, perlu dipelajari, kerana ia sangat berguna. Kerana kita sentiasa saja akan bertemu dengan orang yang diuji dengan sakit atau kita sendiri. Dengan itu kita boleh memberikan bantuan, pertolongan untuk mengangkat kesulitan yang dihadapi dan memasukkan kegembiraan. Asbab kita meruqyah seseorang, khususnya dia sembuh, diperkenankan oleh Allah, sungguh itu merupakan satu hadiah yang terbaik bagi orang yang diuji dengan sakit. Sebab itu benda-benda yang memberikan manfaat ini perlu kita pelajari. Sebab itu orang yang tidak memiliki, maka dia tidak akan boleh memberi sesuatu manfaat pada orang lain. Bagaimana kaedah menyebutkan faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak memiliki tak akan boleh memberi sesuatu. Dan kita mengingati bahawa pesan Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat pada orang lain. Apatah lagi kita yang mempelajari, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan hanya hubungan kita dengan Allah kita perkuatkan, perkukuhkan, istiqamah di atasnya, bahkan juga hubungan muamalah sesama manusia. Dan di antara manfaat yang besar yang merupakan salah satu jalan untuk kita berdakwah, mengajak manusia kepada Allah, khusus bagi orang yang sakit, salah satu medan yang terbaik adalah kita menerapkan ruqyah syar'iyah. Di situ kita boleh secara tak langsung memasukkan unsur dakwah untuk mengingatkan seseorang itu agar kembali kepada Allah dan menjadi hamba yang soleh atau solehah. Baik, beberapa perkara penting yang perlu kita perhatikan ketika berurusan dengan ruqyah ini. Yang pertamanya, ruqyah diri sendiri adalah kaedah yang terbaik. Bagi orang yang sakit, kaedah yang terbaik untuk dia mendapat kesembuhan adalah dengan dia sendiri meruqyah dirinya sendiri. Kerana itu menunjukkan betapa ketergantungannya yang amat sangat kepada Allah. Kerana bila dia sendiri yang meruqyah dirinya, maka akan memperkukuhkan, memurnikan tauhidnya kepada Allah dan meletakkan posisi dirinya sebagai seorang yang sangat berharap. Dengan itu ruqyahnya adalah diiringi dengan penuh keikhlasan dan penuh dengan ketergantungan ataupun tawakalnya sepenuhnya kepada Allah. Itu yang pertama. Yang keduanya, seseorang yang meruqyah dan orang yang diruqyah hendaklah memiliki akidah yang benar, iaitu ditanamkan bahawa yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan peruqyah, bukan sebab ayat-ayat Al-Quran, bukan sebab doa-doa kita, tetapi hakikat yang perlu kita berikan perhatian, yang perlu ditegaskan khusus bagi orang yang diruqyah, orang sakit, tanamkan di dalam orang diri tersebut bahawa hendaklah dia memperbetulkan, memperbaiki, meletakkan posisi akidahnya di tempat yang benar. Maksudnya orang tersebut sebelum kita ruqyah mestilah memiliki pemahaman yang benar tentang ruqyah. Ini hanya usaha, tetapi hakikatnya kita semua bergantung kepada Allah. Baik, itu yang kedua. Kerana Allah dialah Asy-Syafi, yang maha penyembuh. Yang ketiga, hendaklah seseorang itu di dalam ruqyah benar-benar dia mengikuti cara-cara yang syar'i. Cara yang syar'i, bukan cara yang bid'ah. Bahkan cara yang membawa kepada kesyirikan. Itu adalah prinsip yang ketiga yang sangat penting. Kerana walaupun sakitnya sembuh, itu adalah ujian istidraj jika dia menggunakan cara yang bertentangan dengan syariat. Dan ini sudah tentu memerlukan ilmu yang sahih. Ada orang dia tidak mengambil kira siapa yang dia ingin minta bantuan untuk meruqyah dirinya yang sakit, sehingga mereka pergi kepada bomoh, dukun, tukang sihir, ahli maksiat dan seumpamanya. Sungguh ini satu perkara yang sangat membinasakan diri. Dahlah ditimpa sakit, sakit zohir, ini pergi kepada
Ya, para roki itu yang menggunakan kaedah-kaedah yang terlarang. Itu bahkan lebih parah, menyebabkan sakit dari sudut akidah. Baik. Yang keempat, ya, yang keempat sebagai seorang yang merawat, yang meruqyah, ya. Meruqyah itu atau roki itu adalah, ya, hendaklah dia benar-benar menjauhi larangan agama, maksiat, kesyirikan dan seumpamanya. Maknanya orang yang meruqyah itu adalah orang yang soleh, yang berjalan di atas syariat. Dia bukan mencampur adukkan kaedah perawatannya dengan pelbagai perkara yang tidak ada sumbernya daripada syariat. Dan ini sungguh perkara yang sangat halus, yang hanya orang-orang yang memiliki ilmu yang jelas dapat menapisnya. Dan kalau kita lihat di lapangan, banyaknya orang-orang yang, ya, meruqyah itu rupa-rupanya banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dan sungguh ini perkara yang sangat berbahaya bagi orang yang diruqyah, begitu juga orang yang meruqyah. Yang kelimanya, prinsip penting dalam pengubatan menggunakan kaedah ruqyah syar'iyah ini, begitu juga lah perubatan-perubatan yang lain. Ya, jangan sekali menganggap diri peruqyah itu hebat. Ya. Dia rasa dia hebat. Ya, ramai orang sembuh di tangannya dengan usahanya, sehingga berkusu-kusu berbondong-bondong manusia datang kepadanya. Jangan dirinya tertipu menganggap dia hebat. Begitu juga orang yang datang kepadanya menganggap dia adalah perawat yang hebat. Kerana yang maha hebat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan membuat cara sendiri di dalam meruqyah. Kerana cara meruqyah ini telah ada contohnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan memasukkan kaedah-kaedah yang tidak ada tatanannya. Dan ini banyak berlaku. Mereka menginovasi sesuatu yang tidak ada contoh. Contoh, ruqyah itu menggunakan kaedah seperti membunuh dan menyembelih jin, kononnya. Ataupun menarik dengan menggunakan alat-alat tertentu, besi ke, kayu ke. Ya, dia letak daripada atas kepala, dia tarik sampai ke hujung jari, kemudian dikeluarkan, kononnya. Kemudian memerintahkan kepada, ya, si sakit ataupun ahli waris sakit, atau ketika dia mengadakan kursus ruqyah itu, lalu dia memerintahkan buang jin-jin ini semuanya ke bumi Madinah atau bumi Mekah. Oh, dah penuh dah bumi Mekah dan Madinah, buang dia di Bermuda Triangle. Ini apa yang saya sampaikan adalah berdasarkan pengalaman yang pernah dilalui. Ya, Masya Allah, sungguh cara ini cara yang sangat asing, cara yang dibuat sendiri, cara yang batil, tidak pernah ada di dalam kaedah yang disebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada banyak lagi kaedah-kaedah yang mereka buat, membuat raja-raja dan sebagainya. Ya, ini sungguh banyak sekali berlaku penipuan. Baik. Kemudian yang keenam, ya, jauhi peruqyah-peruqyah yang mubham. Ya, yang tak jelas. Ya, yang latar belakang mereka itu diragui. Mereka bukan ahli masjid. Mereka bukan ahli ilmu. Ya, penampilan pakaian mereka sungguh, ya, jauh daripada syariat. Tidak menjaga sunnah-sunnah Nabi SAW. Ya, kuku panjang. Ya, wajah berserabai, berserabut. Ya, hisap rokok. Ya, dan menggunakan mentera-mentera. Ya, menggunakan peralatan-peralatan yang tidak ada contohnya. Yang membakar kemian. Ya, menyediakan tempayan untuk diisi air daripada pelbagai jenis sekolah dan sebagainya. Pelbagai bunga. Kemudian tiba-tiba dia boleh minum seluruh air daripada dalam periuk itu. Sungguh menakjubkan. Ini contoh-contoh. Ya. Menggunakan kadang-kadang cincin dan sebagainya. Yang diletakkan di tempat tertentu. Menggunakan keris. Pelbagai apa lagi. Ini semua tanda-tanda. Jauhi peruqyah seperti itu. Ya. Kemudian mereka membuat ramalan-ramalan. Berdasarkan maklumat-maklumat itu, lalu dia memberikan jawapan. Hal itu hanya diketahui dalam urusan ghaib. Maka ini pasti menggunakan syaitan atau jin. Ya. Kemudian yang keenam, mesti berhati-hati dalam menggunakan, di samping ruqyah tadi, menggunakan bahan-bahan sampingan. Bahan-bahan fizikal seperti herba dan sebagainya. Kerana jika salah guna, khawatir respi yang mereka pakai itu boleh membahayakan pada pesakit. Ini memerlukan kemahiran, khususnya dalam terapi herba. Mestilah orang itu kompeten, berpengalaman. Ini bukan senang. Ya. Yang ke-8, hendaklah
orang yang diru'yah itu bersabar dan ikhlas serta berharap pahala dari Allah Ta'ala. Ya. Tu ingat, dalam perawatan, ya, hendaklah dia dahulukan perkara yang berkaitan dengan sabar, redha dan mengharapkan ampunan daripada Allah. Kemudian yang kesembilan, ya, ini melibatkan orang yang meru'yah dan yang diru'yah. Berhati-hati daripada sifat sombong dan ujub diri. Ya. Orang yang meru'yah tu terutamanya. Ya. Berhati-hati dari sifat sombong dan ujub diri, rasa hebat. Dan ini merupakan pintu syaitan, ya, akan pasti datang untuk merosakkan akidah, ya, seseorang. Yang ke-10, ya, memiliki kepedulian untuk meru'yah orang-orang yang sakit tersebut. Ini adalah fardu kifayah, penting. Sebab tu adalah ada orang yang, ya, meluangkan sedikit waktunya untuk membantu orang-orang yang, ya, terkena sakit. Sama ada sakitnya tadi, sakit jasadiah, ruhiyah, dan sakit apa? Sakit jiwa. Ya, ini kan mudah. Kalau kita pergi menziarahi seseorang yang sakit, kita langsung saja boleh melakukannya tanpa perlu ada upacara tertentu. Tolong sediakan limau nipis, tolong sediakan ayam. Ini tak perlu semuanya. Cukup dengan 3 perkara tadi: doa, zikir, ayat-ayat Al-Quran. Ditambah dengan barangkali, ya, minum air zam-zam, kurma dan sebagainya yang sesuai dengan aturan berdasarkan, ya, eksperimen yang telah terbukti sebelumnya. Masya Allah. Ya. Yang ke-11, ya, boleh menggunakan asbab di samping kaedah ruqyah tadi. Seperti apa? Seperti yang disebut dalam nas, Quran atau hadis. Menggunakan perawatan dengan kaedah tambahan permakanan. Ya, minyak zaitun, kurma, ajwa dan sebagainya. Khusus bagi orang yang terkena sihir, ya, madu, ya, dan sebagainya. Baik, ini di antara prinsip-prinsip ringkas apabila seseorang ingin meruqyah, mengubati dirinya sendiri atau orang lain. Dan beberapa perkara yang perlu diberi perhatian oleh seorang peruqyah. Yang pertamanya, hendaklah dia memiliki keimanan yang benar terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, dia betul-betul mengikuti cara-cara ruqyah yang telah diaturkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hendaklah orang yang meruqyah itu menjauhi maksiat. Ya. Yang keempat, hendaklah dia merujuk kepada para ulama dan penuntut ilmu dalam masalah-masalah sulit yang berkaitan dengan ruqyah syar'iyah. Hendaklah mencari orang-orang yang lurus akidahnya, benar manhajnya, dan tahu hal yang berkaitan dengan selok belok ruqyah syariah jika apa yang dihadapi itu adalah merupakan perkara yang kompleks. Ya, sebab kita banyak lihat ada orang yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan sakit yang bersifat sakit apa? Sakit iaitu ruhiyah. Ya, sakit yang contoh dia diuji oleh Allah Ta'ala dengan orang menyihirnya, kena sihir, ya, ataupun kerasukan, ya, ataupun dia pernah, ya, mendapat amalan yang dia tak sengaja ataupun dia tidak mengetahui, manusia mimpi-mimpi yang rupanya adalah daripada jin atau syaitan, sehingga perlu dia patuhi beberapa syarat-syarat. Dan di situ dia ajarkan mentera-mentera, dan sejak itu dia menjadi seorang bomoh atau sebagainya, yang menyebabkan dia sentiasa, ya, terganggu dan seumpamanya. Ini berlaku banyak. Ya. Jadi hendaklah perkara-perkara yang kompleks, yang sulit ini, ya, merujuk kepada ahlinya. Kemudian yang keempat, hendaklah berhati-hati menggunakan cara ruqyah yang tidak diketahui sumbernya daripada Quran dan Sunnah. Tadi seperti tadi, ya, menggunakan besi lah, ya, tangkap jin lah, sembelih lah, bunuh lah, ya, menggunakan benda-benda yang, ya, kalau dilihat dari segi syariat tidak ada, macam-macam, ya, yang dipakai. Ya. Kemudian, ya, hendaklah berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan dengan cara-cara yang membantu untuk itu. Ini, ya, kita hendaklah bergantung sepenuhnya sebagai seorang peruqyah ataupun yang diruqyah, ya, sama-sama bergantung kepada Allah. Dan ini sudah tentu
berkaitan dengan memperbaiki akidah, memantapkan akidah dan memperbaiki amal soleh. Ingat, banyak orang tertipu dengan menganggap dia bergantung tawakalnya kepada orang yang meru'yah dirinya. Dan ini sungguh perkara yang merupakan bencana dalam bab yang berkaitan dengan akidah. Baik. Ini adalah beberapa kaedah penting. Baik, kemudian ada beberapa perkara pula yang berkaitan dengan sebab-sebab kesembuhan. Sebab-sebab kesembuhan ini ada dua. Yang pertamanya, sebab-sebab kesembuhan yang berkaitan dengan syariat agama, iaitu segala sesuatu yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah sebagai sebab kesembuhan yang boleh dijadikan terapi atau cara berubat. Yang kedua adalah asbab hissiyah, iaitu yang bersifat material, kebendaan, iaitu segala yang jelas manfaatnya melalui penetapan para ahli pengubatan dunia Islam. Tu seperti dari jurusan kedoktoran moden ataupun dari jurusan perubatan tradisional. Ini telah terbukti dengan menggunakan bahan-bahan, kaedah-kaedah, ubat-ubatan dan seumpamanya. Jadi dalam bab ini ada beberapa perkara sebagai panduan, iaitu benar-benar terbukti sebagai sebab yang dapat menyembuhkannya, bukan berdasarkan andaian. Macam ubat-ubat, macam contoh COVID tu, ada vaksin yang telah diuji dan sebagainya dan terbukti. Itu maka dia menjadi perkara yang diguna pakai. Kemudian hendaklah tidak bertentangan dengan syariat, sama ada caranya, zatnya, sumbernya dan seumpamanya. Contoh, ada orang menggunakan ubat-ubatan yang dilarang, yang diambil daripada binatang-binatang. Contohnya, makanan-makanan yang diharamkan. Makanan-makanan yang diharamkan. Contohnya perubatan, dia kata nak sembuh ni kamu kena makan daging buaya. Buaya haram dimakan sebab haiwan dua alam. Kemudian dia bertaring. Contoh. Itu. Walaupun dia berkhasiat. Ataupun contoh, ambil daging harimau, buat sup ekor harimau. Contoh. Ini semua perkara yang bertentangan dengan syariat. Baik. Kemudian tidak membahayakan secara perubatan. Perkara tersebut tidak mendatangkan bahaya. Tu. La darara wa la dirar. Dan tidak menyerupai sihir dan perdukunan. Menggunakan asap contohnya. Itu kan menyerupai sihir dan perdukunan ataupun bomok. Ada unsur syubhah dan seumpamanya. Kemudian tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan di dalam melakukan ruqyah. Sehingga seolah-olah nampak sangat menyulitkan, menyiksakan ketika melakukan ruqyah. Contoh, sehingga dipukul-pukul orang itu. Konon dengan alasan nak menghalau jin sampai setengah mati kawan tu. Bahkan pernah berlaku sampai mati. Ini mesti orang yang pakarnya, bukan orang yang jahil. Kemudian secara umumnya, yang paling penting, jika tidak memiliki ilmu, jangan sekali-kali memandai-mandai menjadi peruqyah. Tu kaedah paling penting. Baik. Ini adalah beberapa perkara penting yang perlu kita ketahui. Baik, sekarang kita lihat apa kata Syekh Hafizahullah Ta'ala dalam bab ini. Di antara cara pengubatan terhadap penyakit adalah dengan ruqyah, iaitu seperti jampi-jampi. Jampi-jampi yang berasal daripada Al-Quran dan doa-doa Nabi SAW. Bukan gubahan sendiri, buat mentera dan sebagainya. Dan ruqyah mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk kesembuhan seseorang dan hilangnya penyakit yang didertai dengan izin Allah. Ingat, sentiasa dengan izin Allah. Jika seseorang hamba mengubati sakit yang didertai oleh seseorang dengan ruqyah syar'iyah, dan itu dilakukan dengan cara tepat, niscaya ia akan dapat memberi pengaruh positif untuk kesembuhan. Baik sakitnya itu menimpa badannya, jiwanya atau hatinya. 3 jenis penyakit tadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran, yakni sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Surah Al-Isra ayat 82. Jadi Allah jelaskan, Al-Quran itu sendiri adalah merupakan sebesar-besar penawar. Dan rahmat bagi orang yang beriman. Bukan hanya sebagai hudan linnas, petunjuk, panduan kehidupan, bermuamalah dengan Allah Ta'ala dan sesama. Juga dia sebagai ubat penyembuhan
Ya, sakitnya sama ada sakit menimpa jasadnya, jiwanya atau hatinya. Ya. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah Fussilat ayat 44, Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa. Katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Kenapa? Kerana Al-Quran adalah sebaik-baik pengubatan. Dia adalah kalam Allah. Ya. Berkata ya, Syekh Asy-Syanqiti rahimahullah, iaitu pengarang salah satu kitabnya yang sangat terkenal, iaitu Adwa'ul Bayan, kitab tafsir. Kedua ayat ini menunjukkan ya, fungsi Al-Quran sebagai penawar bagi berbagai penyakit hati, seperti keraguan dan kemunafikan. Selain itu, Al-Quran juga dapat menjadi penawar bagi penyakit-penyakit fizik menerusi ru'yah, sebagaimana yang ditunjukkan di dalam kisah tentang seorang yang disengat oleh kalajengking. Kemudian di ru'yah dengan suratul Fatihah hingga sembuh. Tengok. Tak banyak bacaan dia. Baca surah Fatihah hanya sembuh. Jadi menunjukkan bahawa apa? Bukan ayat itu. Ya, tetapi faktor yang paling mendasari adalah kebergantungan peru'yah itu dan yang diru'yah kepada Allah Ta'ala. Surah Fatihah itu hanya sebagai wasilah, asbab. Ada orang Allah berikan dia keistimewaan. Dia ru'yah dengan baca ayat pendek je. Baca satu doa aja, orang itu sembuh. Ya, barangkali asbab orang yang meru'yah itu adalah orang yang sangat dekat dengan Allah. Orang yang penuh dengan keikhlasan. Tidak ada sifat dia seolah-olah seperti Tuhan. Dengan dia itu mujarab, berubat. Tak. Ini istimewa. Ada orang baca bukan main berjela-jela lagi. Macam-macam ayat dia baca. Macam-macam doa dia baca. Tapi orang itu tetap tak sembuh. Ini semua adalah ketentuan daripada Allah Ta'ala. Maka janganlah dia putus asa. Aku ni dah ru'yah bukan main lagi sampai berpeluh-peluh badan. Berjam dah ru'yah. Dia tak sembuh juga orang itu. Ya, masih tak sembuh daripada sihir. Masih seperti itu. Bersabar. Kerana Allah ya mendatangkan peringatan untuk kita bermuhasabah. Kenapa perkara itu belum termakbul, belum terlaksana. Baik. Kemudian berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dimaklumi bahawa beberapa perkataan yang bacaan memiliki keistimewaan dan manfaat yang sudah teruji. Apalagi firman Allah, Rabb semesta alam. Keutamaan firman-Nya atas semua perkataan selainnya seperti keutamaan dirinya atas semua makhluk. Firman-Nya adalah sumber kesembuhan yang sempurna, sumber perlindungan yang paling bermanfaat, sumber cahaya yang memberi petunjuk dan sumber rahmat bagi semua makhluk. Bahkan apabila firman-Nya itu diturunkan kepada sebuah gunung, niscaya gunung itu hancur berkeping-keping kerana tidak sanggup memikul beban keagungan dan kebesarannya. Ya. Baik, ini adalah tentang keutamaan Al-Quranul Karim. Sebab itu ketika kita meru'yah, maka perkara yang kita dahulukan adalah dengan membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan ayat-ayat yang dibaca ini adalah ayat-ayat yang kebanyakannya dekat dan biasa sudah dengan kita. Khususnya suratul Fatihah. Baik, sekarang kita akan lihat ya apa sahajakah dia ya bentuk-bentuk ayat ataupun doa-doa yang kita disunahkan untuk membaca ketika berinteraksi dengan sakit, sama ada yang kita sendiri deritai atau orang lain. Tak lain dan tak bukan, langkah yang pertama membaca suratul Fatihah. Iaitu ummul kitab. Iaitu dengan meru'yah, dengan membaca suratul Fatihah. Sebagaimana riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an tentang kisah yang masyhur yang semua kita pernah mendengarnya. Iaitu satu ketika beberapa orang sahabat Nabi SAW melakukan perjalanan dan sampai di satu kampung. Ya, para sahabat meminta agar orang kampung tersebut menjamu mereka kerana mereka adalah tetamu. Namun permintaan mereka ditolak. Orang kampung itu tak layan. Ya, ini adab sunnah bila seseorang datang ke satu tempat, ya orang tempatan itu hendaklah meraihkan mereka kerana mereka adalah musafir, tetamu. Ya, setelah para sahabat berlalu, ya kemudian seorang pemuka kampung tersengat kalajengking nak jadi asbab. Mereka pun cuba rawat dengan pelbagai cara tapi gagal. Lalu mereka berkata sesama mereka, bagaimanakah kalau kita temui orang tadi yang singgah di tempat kita ni? Mungkin di antara mereka ada yang tahu bagaimana cara untuk merawat merawat kena sengat kalajengking ini. Maka mereka pun bertemulah dengan para sahabat Nabi SAW tadi dan berkata, wahai saudara, sesungguh pemimpin kami tersengat kalajengking. Inilah takdir Allah nak mengingatkan penduduk kampung bahawa
Jangan memandang rendah orang yang datang ke kampung kita. Ya, rupa-rupanya ada kelebihan mereka itu. Ya Allah gerakkan hati, Allah takdirkan asbab jadi perkara ini. Lalu ya, mereka bertanya, ada tak antara kamu ni yang boleh ya mengubat orang yang terkena sengat kalajengking? Ya. Lalu salah seorang sahabat Nabi SAW menjawab, ya, demi Allah, aku boleh. Ya, aku sanggup ruqyahnya. Tetapi bukankah kamu tadi, ya kami datang kepada tempat kamu, kamu tak nak menyambut kami. Ya. Tapi jika kamu mau, maka kami akan lakukan. Maka setelah mereka berjanji, maka ya sahabat Nabi SAW tadi pun ya mulai meruqyahnya dengan meniup. Ya meniup dengan disertai sedikit ludah ke pemuka kampung yang tersengat kalajengking itu. Maknanya tempat yang kena kalajengking tu dihembus, diludah dan dibaca suratul Fatihah. Ya. Kemudian ya pemimpin kampung itu pun sembuh. Ya, sembuh dia, satu merta sembuh. Seolah-olah tak pernah terkena sengatan. Tu. Ya. Dengan itu orang kampung sesuai dengan kesepakatan tadi lalu memberikan imbalan sebagaimana yang dijanjikan, yaitu diberikan kambing. Kambing. Ya. Lalu di antara sahabat kita itu ada berkata, bahagikanlah kambing-kambing itu. Bukan seekor dua ni, banyak dia bagi. Sebab apa? Sebab gembiranya mereka, ketua mereka telah sembuh. Kemudian setelah sahabat Nabi SAW yang meruqyah tadi pun berkata, jangan kamu bahagikan kambing-kambing itu sehingga kita menemui Nabi SAW dan memberitahukan peristiwa ini kepada beliau, lalu menunggu beliau apa yang beliau perintahkan pada kita. Ini secara ringkas contoh tentang meruqyah dengan menggunakan surah Fatihah, menunjukkan betapa besarnya, mustajabnya apabila kita bertawasul dengan menggunakan suratul Fatihah. Apa tidaknya suratul Fatihah adalah umul kitab. Ya, ibu pusatnya seluruh ayat-ayat Al-Quran itu kembali kepada suratul Fatihah yang padanya terkandung 3 perkara yang berkaitan dengan mentauhidkan Allah. Iaitu ayat yang tertegaknya tauhid pada setiap hamba kepada Rabbnya, iaitu tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma' was sifat, sempurna seluruh tauhid seorang hamba kepada Allah. Ya. Dan surah yang memberikan panduan agar setiap kita selamat berjalan di atas petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu juga dalam satu kisah yang lain ada ya di mana ketika mana para sahabat radhiyallahu anhu melalui sebuah kampung dan melihat di situ ada seorang lelaki yang menderita penyakit gila sehingga dia dirantai dengan besi. Ya, ada seorang penduduk kampung tu yang para sahabat Nabi SAW melalui kampung tersebut ya menderita penyakit gila sehingga terpaksa dirantai. Ya, lalu penduduk kampung itu berkata kepada sahabat Nabi SAW, yaitu namanya Kharijah bin Ashal At-Tamimi radhiyallahu anhu. Ya, kami mendengar bahawa teman kamu ini, yang maksudnya Rasulullah SAW, adalah orang yang diutus untuk membawa kebaikan. Lalu, apakah anda memiliki satu kebaikan untuk mengubati orang itu? Tu penduduk kampung dengar Nabi SAW ini memiliki keistimewaan. Tak pernah jumpa, tapi yang datang tu adalah sahabat Nabi SAW. Ya. Lalu, adakah kamu memiliki kebaikan untuk mengubati orang ini? Ni, ya, bermuda ni, penduduk kampung kami. Lalu, dia pun berkata, sahabat Nabi SAW tadi, aku beruqyahnya dengan membaca surat Al-Fatihah. Ya, lalu lelaki itu sembuh dari sakit gila. Dia bukan jalan-jalan sakit ni, gila. Sehingga dirantai. Cukup dengan dia baca Fatihah, sembuh kawan tu. Ya, Masya Allah. Menakjubkan tak ni? Ya, betapa para sahabat, mereka orang yang memiliki akidah yang lurus, bersih. Dididik langsung oleh Nabi SAW, bergantung betul pada Allah. Maka asbab itu mereka mustajab. Ya, doa atau apa yang mereka lakukan. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan bahawa ya, dia meruqyahnya dengan suratul Fatihah selama 3 hari. Iaitu dibacanya pada waktu pagi dan waktu petang. Dan setiap kali selesai membaca Fatihah, dia meniup ke tubuh lelaki itu dengan tiupan yang bercampur sedikit ludahnya. Jadi daripada ini boleh diambil satu kaedah ruqyah, iaitu membaca suratul Fatihah disertai dengan hembusan nafas dan dengan air ludah. Ya. Tu. Dengan ludah. Ludah ni, air ludah ni sungguh. Ya, Allah Ta'ala pada kita kotor betul kan? Tapi ludah yang kotor tu kahak yang kita buang tu. Tapi ini ludah yang bersih daripada
enzim, sebab ludah itu mengandungi enzim yang Allah ciptakan sungguh menakjubkan. Ini pakar-pakar perubatan, mereka expert lah dalam bahagian ini. Ya. Dan tengok Nabi SAW mengajar dengan sedikit ludah. Dan memang kita telah praktikkan ludah ni untuk rawatan ruqyah sejak kecil lagi. Kemarin kita sebut betul kan? Bila luka je, ambil daun pokok kapal terbang tu, kita akan letakkan ludah kita. Ludah ketika itu sangat fresh, mengandungi enzim di dalam ni. Dicampur pula dengan ayat Al-Quran. Ya, selalu kecil-kecil kita akan baca 3 kul. Baca tu, letak. Ya, begitu juga ketika kena bisa dan sebagainya. Dan itu sebagai asbab, tapi yang paling utama adalah kita bertawakal, memohon kepada Allah. Dengan itu Allah makbulkan. Dan sungguh ini dua peristiwa yang sangat agung. Sehingga di sini orang tersebut, penduduk kampung tu beri dia imbalan 100 ekor kambing. 100 ekor. Memang betul, kalau orang gila di zaman sekarang nak rawat dia bukan sedang. Ada tempat khas. Dulu waktu kecil-kecil terkenal. Ya, orang-orang yang gila ni dihantar ke Tanjung Rambutan. Kalau sebut sikit, Tanjung Rambutan lah kau pergi. Kalau bergaduh dengan kawan-kawan kau orang gila. Tempat kau di Tanjung Rambutan. Terkenal tu. Tak tahu sampai sekarang ada lagi ke tak. Hospital Tanjung Rambutan. Tanjung Rambutan tu kat tempat di Perak terkenal dia. Ya. Rupa-rupanya salah satu kaedah terapi yang sudah sedia ada adalah dengan membaca suratul Fatihah. Jadi boleh ketika mana kita bertemu dengan orang yang tidak waras, hilang kewarasan akalnya. Seperti apa? Sekarang banyak tu orang yang hilang kewarasannya. Banyak dalam berbicara dia tak waras. Dia emosional. Ya, dia tak suk memutar tuli. Orang seperti itu, ya kita ruqyah dia dengan suratul Fatihah. Hembus kepada muka je. Tapi jangan pula ambil ludah, pergi ludah muka dia, tak boleh. Nanti itu mendatangkan kemarahan yang amat sangat. Elok-elok nak ruqyah, datang musibah pula pada peruqyah. Rupa-rupanya kita boleh gunakan kaedah ini. Masya Allah. Dan dia mustajab. Tapi dengan premis tadi. Prinsip tadi, iaitu apa? Kita ni benar pengharapan. Bukan kita yang menyembuhkan. Kita hanya usaha. Dan sebenarnya bila kita memiliki prinsip itu, kita sebenarnya sedang berdoa kepada Allah. Dengan berwasilahkan suratul Fatihah. Yang dalam surah Fatihah itu mengandungi maksud yang sangat besar. Sebab itu surah Al-Fatihah itu bukan hanya sekadar baca. Wajib kita ilmui dia, pelajari dia, kuasai dia, apa yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Sebab itu perlu kita rujuk kepada tafsir. Kita pernah sebut surah Al-Fatihah itu adalah umul kitab. Seluruh ayat Al-Quran terhimpun padanya, disimpulkan dalam surah Al-Fatihah. Dan surah Fatihah itu, ayat yang 7 itu tersimpul pada ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mensyarahkan kitab yang Manazil itu, yang ditulis oleh Al-Imam Ismail Al-Harawi rahimahullah. Dia syarah kitab yang sangat ringkas itu menjadi 3 jilid. Dinamakan kitab tersebut iaitu Madarijus Salikin Bainal Manazil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iaitu jenjang perjalanan seorang hamba, seorang salik menuju kepada Rabb-Nya. Dengan satu ayat saja, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ini kan ruqyah dia termasuk tak? Memohon pertolongan. Ya. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Memohon pertolongan itu ibadah tak? Ibadah yang hanya wajib ditujukan kepada Allah, tidak selainnya. Jika dipalingkan, musyrikun kafirun. Tu musibah yang sangat besar. Jadi ayat ini adalah ayat yang mengikat diri kita, sekuat-kuatnya tali ikatan ubudiah kepada Allah. Seorang hamba tunduk, taat, patuh. Khusus kenapa disebut Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Mula iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Ini sudah tentu sebagai seorang hamba. Kewajipannya adalah beribadah kepada Allah. Kemudian wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Sebab kita ni tak akan mampu memperoleh apa-apa pun dalam kehidupan melainkan dengan pertolongan dan bantuan daripada Allah. Kita berusaha belum tentu kita meraihnya, betul kan? Sebab itu apa saja usaha yang kita buat, la haula wala quwwata illa. Tidak ada daya dan upaya melainkan Allah Ta'ala lah yang menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Walaupun kita ada keinginan, tapi Allah tak izinkan, tak akan berlaku.
Kita usaha dengan pelbagai cara. Kalau Allah tak izinkan, COVID masih ada lagi. Bahkan makin aktif dia. Jadi apa yang perlu kita buat? Memperbaiki ubudiah kita pada Allah. Dan bersungguh-sungguh setiap orang memohon kepada Allah. Tapi kalau sambil lewat, take for granted, rasa tak apa-apa, alah bisa, tegal biasa, ini perkara common, biasa, hadapi saja. Maka bagaimana Allah Ta'ala akan mengangkat. Menunjukkan kita sombong, jauh daripada Allah. Kita hanya bergantung pada diri sendiri. Ya, ini sungguh melepaskan ikatan kita, kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ru'yah dengan suratul Fatihah ini, sehingga berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan tentang pengalamannya sendiri. Dan setiap orang memiliki pengalaman dengan suratul Fatihah. Apa pengalaman Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah? Dia menceritakan tentang pengalaman pribadinya. Aku pernah tinggal di Mekah selama beberapa waktu. Ketika itu aku menderita sakit dan aku tidak menemukan doktor maupun ubat untuk menyembuhkanku. Ketika Ibnu Qayyim pengalaman dia berada di bumi Mekah, dia diserang sakit. Ketika itu doktor tidak ada, ubat apa pun tidak ada. Ya. Maka apa yang dilakukan? Akhirnya aku pun mengubati diriku sendiri ya dengan membaca suratul Fatihah. Dan terbukti kurasakan pengaruhnya yang sangat luar biasa darinya. Sejak itulah aku selalu menganjurkan ru'yah dengan surah tersebut kepada orang yang mengeluhkan sakit. Dan kebanyakan daripada mereka mendapatkan kesembuhan dalam waktu yang singkat dengan izin Allah. Jadi kenapa perlu kita cari orang lain? Kenapa bersusah payah? Ratusan kilometer pergi cari orang. Ya, padahal orang yang itu beru'yah nanti pun dia baca surah tu juga. Ditambah dengan perkara-perkara yang lain. Sebab itu prinsip penting dalam berubat ini pertamanya adalah penting untuk sembuh. Yang pertamanya mesti tauhid. Tauhidnya di mana? Ni amalan hati. Apa dia? Tauhid yang mula-mula sekali untuk mendapat kesembuhan. Redha. Kalau kita pergi berubat dengan seseorang, kalau masih ada sakit baki dalam hati, tidak redha, mengeluh, tak sabar, nak sembuh segera, bagaimana Allah akan sembuhkan? Panggillah tabib yang hebat pun. Sebab ada faktor hijab yang menghalang. Sebab tu seorang peru'yah, mula-mula sekali sebelum dia beru'yah, bukan terus saja orang datang, dia baca bagai-bagai. Tak, dia ceramah dulu, nasihat dulu. Position that particular patient to be on tauhid. Betulkan dulu. Ingat pada dia, ceramah. Kadang-kadang dengan ceramah saja dia sembuh. Ini peru'yah. Supaya peru'yah tu peru'yah yang bijaksana. Apa yang dia buat? Dia ceramah, dia terangkan tentang akidah, tentang kebesaran Allah, kewajipan hak seorang hamba kepada Allah. Tanya dia, kamu ni solat tak? Tanya dulu benda-benda gitu, benda asas. Betul kan? Oh, saya tak solat dah cik. Dah berapa lama tak solat? Sejak kecil sampai sekarang. Jangan ru'yah lagi orang menjadi. Ru'yah dulu dari sudut apa? Beri dia ilmu, peringatan, inzar, tahzir dia, beri busyra. Ya, khabar gembira. Beginilah, cara yang terbaik adalah saya ajarkan dulu. Kamu pandai solat tak? Tak pandai je. Tak pandai. Ustaz, okey baik sekarang. Ya. Saya bagi beberapa prinsip penting. Nanti kamu kembali, kamu mula segera solat. Sekarang waktu isyak kamu dah solat belum? Belum. Kamu pergi solat sekarang. Ini sepatutnya. Sebab hubungan dia dengan Allah pun tak betul. Diputuskan hubungan. Bagaimana Allah akan bantu dia? Kita buat macam mana pun ada hijab untuk dia. Betulkan yang ini dulu. Ya, betulkan perkara itu dulu. Kalau dia memang sudah ahli ibadah, semak, cek tauhid dia dulu. Bagaimana pemahamannya? Tanya dia, kamu kenal tak Allah Subhanahu Wa Taala? Tolong sifatkan siapa Allah Taala. Orang yang sakit biasanya dia kata Allah itu tempat saya bermohon. Tapi kalau dia tak jawab seperti ini, maknanya ada something wrong pemahaman dia tentang tauhid. Ajari dia tauhid. Fahamkan dia kalimah la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Iaitu la ma'budu bihaqqin illallah. Secara ringkas kita simplify dan precisekan dia. Ya. Kemudian semak perkara-perkara yang berkaitan dengan kewajipan secara ringkas, betulkan yang itu dulu. Ataupun mudahnya, okey saya dah jelaskan ini, baik saya ajari kamu nanti balik. Ya, kamu ubati diri kamu sendiri. Dengan apa? Dengan solat. Sebab dalam solat itu terkandung asbab kamu disembuhkan, betul kan? Dalam solat apa yang tiada? Surah Al-Fatihah ada, ayat-ayat yang lain ada, doa permohonan ada, tempat mustajab doa ada, zikir-zikir ada, di dalamnya semuanya. Maka ajar dia yang itu. Ya, barangkali kamu ini solatnya tidak benar. Pelajari dia dan seumpamanya. Sebab itu,
Solat itu maknanya salah satunya adalah doa. Doa ibadah atau doa maslahah. Ya, doa masalah. Ya, minta kepada Allah. Itu baik. Kemudian perbetulkan kondisi dia, iaitu pergantungannya hanya kepada Allah. Jangan pandang saya ni peruyah ni, oh ustaz, dengan ustaz sembuh lah saya. Tak. Ya. Kemudian tadi prinsip yang paling penting, iaitu position dia supaya dia sabar. Ceritakan kisah-kisah orang yang diuji dengan sakit, khususnya para sahabat Nabi atau sahabiah Nabi SAW. Betul kan? Pilihan yang terbaik adalah kamu sabar. Yang kedua adalah, iaitu kamu ya mendapat kesembuhan. Sama ada ya, yang paling efektif kamu sendiri berdoa kepada Allah, melakukan sebab-sebab untuk disembuh dengan ruqyah yang kita akan pelajari ini, dan juga daripada orang lain yang membantu. Orang lain membantu memohon doa. Betul kan? Dengan ramainya orang berdoa, salah satu di antara mereka dimustajabkan, maka sembuhlah sakit dia. Inilah ya betapa besarnya peranan ya amalan-amalan yang diajar oleh Nabi SAW. Ya, sebab itu tengok, kalau ikut neraca akal, bagaimana suratul Fatihah dengan beramal dengan dia, dengan membaca saja boleh sembuh sakit. Orang gila boleh sembuh. Padahal kalau mengikut ilmu kedoktoran, mustahil. Doktor buat macam-macam. Ya, betulkan tuning dia punya mental, ada mental therapy. Panggil pakar psikologi yang expert bidang itu. Mengkaji dulu apa masalah dia ni. Oh, dia ada pengalaman masa lalu. Disebabkan itu dia stress, out of control. Ya, dia punya brain itu becoming disorder, uncontrollable. Ya, mismanagement, misalignment. Ni pakar kaji ni. Ya, bukan setakat kaji dari segi psikologis, dari segi makmal juga dikaji. Ya, dengan mengambil apa-apa lah, tak tahulah ilmu kedoktoran ni. Dia kaji brain, barangkali ada sesuatu yang tak betul. Pengalaman masa silam dia. Oh, itu yang menyebabkan dia trauma. Ya, dan pelbagai lagi. Akhirnya benda tu ingrain, masuk dalam kotak pemikirannya sehingga dia tak terkawal, tak terkendalikan. Maka sebab itulah dia jadi gila. Itu dari sudut perawatan secara fizikal, ilmu kedoktoran. Ya. Sebab tu seorang doktor dia mesti juga menguasai bab yang berkaitan dengan ruqyah. Asbab cara tadi gagal, rupanya manusia hanya dengan membaca doa-doa dan zikir-zikir yang diajar oleh Nabi SAW sembuh kawan tu. Ya, inilah mustajabnya. Ya, apabila seseorang itu benar dari segi tauhidnya, pergantungannya kepada Allah, dan asbab itu hanya sebagai secondary. Ya, faktor yang kedua. Faktor yang pertama tadi apa? Kuatnya tauhid orang yang meruqyah khususnya, dan juga orang yang diruqyah khususnya. Ya, jadi ini adalah poin yang pertama. Hendaklah kita membaca suratul Fatihah dan yakin bahawa Allah dia adalah Maha Penyembuh. Dan suratul Fatihah tadi yakin dengan pemahaman kandungan betapa besarnya apa yang dikandung di dalam suratul Fatihah yang memuatkan 3 tauhid tadi. Kebergantungan seorang hamba kepada Rabbnya, ketundukan, kebergantungan, ya, ubudiyah hanya seorang hamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Baik, yang kedua adalah membaca Al-Mu'awwizat sebanyak 3 kali. Yaitu suratul Ikhlas, suratul Falaq dan suratul Nas. Sebagaimana yang dikisahkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, kita dah sebut kisah ini, yaitu ketika mana Nabi SAW sedang sakit, Nabi SAW membaca 3 surah ini, 3 kul. Orang kita terkenal dengan panggilan 3 kul. Nabi SAW sendiri meruqyah dirinya, membaca 3 surah ini, lalu meniupkan dengan tangan ke seluruh tubuhnya. Surah ni tiap-tiap malam kita baca. Bila Roisa? 3 kul. Bila kita baca? Sebelum nak tidur. Baca, betul kan? Tiup di 2 telapak tangan ni, baca 3 kul tu. Ya, kemudian sapu daripada atas kepala sampai ke seluruh anggota tubuh badan. Sapu 3 kali. Nampak? Ya, sebelum tidur. Ni meruqyah diri, self defense daripada gangguan syaitan. Ya, yang tak kelihatan, dan daripada gangguan haiwan melata yang ketika mana kita hidup, ya, ketika kita hidup dan kita tidur, barangkali ada binatang berbisa dan sebagainya, Allah selamatkan kita. Asbab ya kita bergantung dengan Allah menerusi membaca 3 kul, yang 3 kul itu juga berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan penjagaan diri. Ini ta'awuz, isti'azah. Kul a'u Zubirabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Aku memohon kepada Allah daripada segala kejahatan makhluk, daripada kejahatan manusia. Ya, dan kul huwallahu ahad,
iaitu tauhid pengikhlasan semurni-murninya, ya, mentauhidkan Allah, ya, bahawa Allah adalah Rabb kita, memiliki sifat-sifat yang terpuji, dan kita menafikan sifat-sifat yang tercela, ya, daripada Allah. Allah Maha Suci daripada sifat-sifat, ya, yang dimiliki oleh makhluk dan seumpamanya. Allah Maha Suci, kita menyucikan Allah, ya, Allah tidak sekali-kali sama dengan makhluknya, iaitu walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan begitulah 3 surah ini hendaklah kita mentadaburinya, memahaminya dengan sebenar-benar faham. Dan rupanya bukan hanya faedah sebagai panduan dalam kehidupan, ya, untuk kita menegakkan ubudiyah kepada Allah, juga boleh digunakan untuk meruqyah diri sendiri dan juga orang lain. Jadi kalau kita menziarahi orang sakit, sama ada di rumahnya atau di hospital, bacalah surah Al-Fatihah dan 3 kul dengan penuh pengharapan kepada Allah. Asbab itu Allah makbulkan sembuh si sakit itu. Kan ini mendatangkan kegembiraan. Ya, asbab itu kita pulang tiba-tiba dia sembuh. Ya, doktor jangkakan lama lagi dia duduk di hospital ni. Rupa-rupa cepat sekali sembuh dia. Kenapa? Wallahu a'lam. Asbab, ya, ruqyah yang kita atau orang lain bacakan kepada si sakit atau pesakit itu sendiri. Yakinlah. Kerana, ya, jaminan daripada Allah itu pasti Allah, ya, perkenankan. Jadi ketika Nabi SAW sakit bila ni? Sakit yang membawa kepada kewafatan Nabi SAW. Nabi membaca Al-Mu'awwizat, ya, lalu meniupkan dengan tangan ke seluruh tubuhnya. Ketika sakitnya semakin parah, sakit makin kuat, sebelum wafat Nabi SAW, Nabi dah tak mampu nak baca, tak kuat dah. Lalu Nabi SAW meminta kepada isterinya Aisyah radhiyallahu anha membacakan untuknya. Aisyah radhiyallahu anha baca kepada Nabi SAW dan meniup dan menyapu seluruh anggota tubuh badan Nabi SAW. Ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW selalu berlindung kepada Allah dari gangguan bangsa jin dan dari al-ain, pandangan mata jahat. Sampai turun surah Al-Mu'awwizatain, iaitu suratul Falaq dan An-Nas. Setelah kedua surah itu turun, Nabi SAW selalu berlindung dengan membaca keduanya dan meninggalkan bacaan selainnya. Nabi SAW utamanya surah ini. Jadi jangan kita, ya, lalai daripada membaca surah ini. Sebab itu 3 kul ini selalu kita baca setiap selesai solat. Masuk dalam senarai zikir yang, ya, yang tetap mengiringi solat. Masuk bukan saja setiap mengiringi selesai solat wajib 5 waktu, juga masuk dalam senarai zikir pagi petang. Masuk dalam zikir sebelum tidur. Nampak tak? Itu semuanya zikir-zikir yang merupakan perlindungan. Jadi seorang mukmin yang mendirikan solat itu, dia telah meletakkan self defense dia. Ya. Setiap waktu dia refresh balik diri dia dengan membaca 3 surah ini. Ya, sungguh surah ini surah yang memberikan faedah yang sangat besar, iaitu melindunginya daripada segala musibah. Ya, kalau terkena, maka dengan itu surah itu akan mendatangkan faedah, iaitu apa? Mengukuhkan lagi tauhidnya kepada Allah. Sebab segala-gala yang berlaku semua adalah di bawah ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, mengomentari tentang surah-surah ini ketika mensyarahkan hadis di dalam Sahih Muslim. Alasan Rasulullah SAW meruqyah dengan Al-Mu'awwizat ini adalah, ya, kerana surah-surah tersebut mencakup semua bentuk permohonan perlindungan kepada Allah Azza wa Jal dari hal-hal yang tidak disukai, baik secara umum maupun secara khusus. Ya, surah ini mengandungi permohonan perlindungan dari kejahatan ciptaannya, iaitu segala bentuk kejahatan makhluk, juga dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir, nampak tak? Yang meniupkan pada simpulan-simpulan tali, bahkan daripada semua penyihir siapapun dia. Ketika zaman Nabi SAW ni, profesi sihir ni banyak digeluti oleh para wanita. Ya, lelaki pun tukang sihir juga, wanita tukang sihir. Ya, dukun-dukun bomoh-bomoh ni bukan hanya lelaki, wanita pun ramai. Ya. Kalau di zaman dulu, zaman kampung-kampung dulu, Masya Allah, ya, tok bomoh pun perempuan. Ya, ini tok bomoh, dukun, pakai sihir, pakai jin, pakai mentera. Ya. Dan berkata lagi, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki serta kejahatan bisikan syaitan yang wujudnya tidak kelihatan. Wallahu a'lam. Baik. Jadi ini sebab tu 3 surah ini disertai dengan Fatihah, iaitu satu benteng yang sangat kukuh.
untuk menjaga diri kita, al-wiqayah, jaga diri kita, pertahanan daripada kejahatan makhluk yang kita lihat atau tak lihat. Betapa banyak Allah selamatkan kita tanpa kita sedari daripada terkena ain. Ini ain ni potensinya sangat besar. Bukan hanya orang yang jauh daripada kita. Bahkan ain itu boleh berlaku daripada seorang ayah kepada anaknya, seorang ibu kepada anaknya, daripada anaknya kepada ayahnya atau ibunya. Allah jaga kita. Bayang betapa banyaknya Allah jaga di luar sedar kita. Asbab apa? Barangkali berusi ayat-ayat yang kita baca ni. Ya, kita baca dalam solat, kita baca setelah solat, kita baca sebelum tidur. Ya, maka asbab itu Allah jaga. Kalau tidak, maka betapa banyaknya orang yang terkena ain. Dan nanti akan ada perbahasan, walaupun dalam kitab ini tidak dijelaskan. Nanti sebagai tambahan faedah, kita akan jelaskan tentang betapa berbahayanya hal yang berkaitan dengan pandangan mata, ain. Sebab pandangan mata ain ini dia boleh membinasakan, bahkan boleh membawa maut. Dan kesannya serta-merta dia berlaku. Tak perlu ambil masa lama. Dan barangkali di antara kita pernah melaluinya. Asbab kita melihat seseorang, orang itu melihat dengan pandangan yang tajam, seolah-olah marah, tiba-tiba tak semena-mena, tiba-tiba ada sesuatu yang menimpa kepada kita. Dan itu bila orang yang memiliki ilmu tentang ain, maka rupa-rupanya dia terlupa tadi untuk meletak benting pada dirinya. Sebab itu nanti akan ada kaedah-kaedah bagaimana nak menjaga. Khususnya inilah dia. Bila kita membaca suratul Fatihah, 3 kul ini, dia menjaga kita seluruhnya daripada pelbagai. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik, cukup dulu dengan 2 amalan ini, iaitu ru'yah syariah yang menduduki tangga ranking nombor 1. Yang semua kita boleh melakukannya, tapi dengan benar sesuai ketentuan, iaitu membaca suratul Fatihah. Maka ilmuilah, kuasailah, hayatilah, fahamilah intisari yang terkandung di dalam suratul Fatihah. Tak lain dan tak bukan, bukalah kitab tafsir dan dengarlah para ulama kita, asatizah kita yang menghuraikannya, yang sesuai dengan aturan syariat, sesuai dengan manhaj as-sunnah. Baik. Kemudian 3 kul. Hayati dia betul-betul. Pelajari 3 perkara. 3 kul ni berkaitan dengan 3 perkara, iaitu bab yang berkaitan dengan al-isti'anah, al-isti'azah dan al-istighasah. Ini kalau kita tak belajar, terganga mulut. Apa benda ni? Isti'anah, istighasah, isti'anah, isti'azah, istighasah. Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah memasukkan ni, perbahasan ni dalam kitab Tauhid. Sebab dia berkaitan dengan apa? Tauhid al-uluhiyah. Kita pernah menjelaskan ini ketika membahaskan tentang kitab Tauhid, syarah ke atas kitab Tauhid. Nanti kita akan jelaskan kembali betapa pentingnya 3 perkara ini, yang akan menjadi sebagai perisai menjaga diri kita siang dan malam 24 jam. Jadi tak perlu ada bodyguard. Bodyguard kita telah Allah persiapkan, iaitu dengan membaca ayat-ayat tadi, disertai dengan doa-doa yang akan datang nanti penjelasannya pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Maka amalkan yang ini dulu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang faqih, terjaga diri kita daripada segala musibah, kejahatan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan penjagaan yang paling besar adalah Allah jaga kita agar tetap istiqamah di atas tauhid yang benar, dijauhi daripada segala syirik walaupun bentuk apapun, teguh di atas sunnah, dan jauh sejauh-jauhnya daripada segala perkara bid'ah walaupun dia kecil. Kerana bid'ah yang kecil bila dia bergabung menjadi besar membinasakan sunnah. Yang khususnya adalah hal yang berkaitan dengan salah satu jurusan yang wajib kita berjalan di atasnya, iaitu dari segi meru'yah diri sendiri atau orang lain ketika tertimpa musibah. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita, menjaga kita, dan mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan akhirul kalam la ilaha illallah, dalam keadaan husnul khatimah tadi. Dapat kita nanti dihimpunkan bersama dengan pengarang kitab ini, Syekh Dr. Abdullah bin Ali Al-Ju'aitin hafizahullah ta'ala, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Firdaus, ma'an ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.